Jenazah Kapten Effendi Bustami dikebumi 8.30 malam tadi. Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita tengah malam bersama saya, Muhammad Shah Musa. Jenazah juruterbang Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM, Allahyarham Kapten Muhammad Effendi Bustami yang maut dalam nahas pesawat Hawk 108 selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Muazzam Shah, Rompin 8.30 malam tadi. Terdahulu, jenazah Allahyarham diterbangkan dari lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang ke Pangkalan Udara Kuantan sebelum dibawa ke kediaman keluarganya di Taman Redan Perdana menggunakan laluan darat dan tiba sekitar 6.30 petang. Jenazah Allahyarham tiba di Tanah Perkuburan pada pukul 7.28 malam. Selain ahli keluarga, Timbalan Panglima Tentera Udara Lieutenant Jeneral Datuk Muhammad Asghar Khan Goriman Khan bersama pegawai-pegawai kanan TUDM turut hadir memberi penghormatan terakhir. Selesai pengebumian, Lieutenant Jeneral Muhammad Asghar menyerahkan jalur gemilang kepada isteri Allahyarham Kapten Effendi Nurul Izzati Syari sebagai tanda penghormatan terakhir. Pesawat pejuang Hawk 108 akan terus digunakan bagi latihan dan operasi Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Syamudin Hussein berkata, kementerian masih menunggu hasil siasatan lembaga siasatan khas sebelum memutuskan penggantungan operasi pesawat berkenaan. Itu banyak berkisar kepada siasatan yang dibuat. Sebelum ini pernah berlaku semasa saya Menhan dahulu, satu insiden berhubung kait yang satu pesawat, dan keputusan kita pada ketika itu ialah untuk to ground all the planes, dan itu bukan keputusan untuk saya buat, ianya mesti datangnya daripada pihak ATM dan TUDM. Sebab itu daripada saya nak bagi penjelasan yang lebih rapi, biar kita serahkan kepada mereka-mereka yang lebih mengetahui lah. Dan saya percaya bahawa PAT, Panglima Tentera Udara, TUDM sendiri boleh laporkan kepada saya keperluan mereka. Jelas beliau, pesawat yang masih berfungsi dengan baik perlu digunakan. Bagaimanapun, perancangan membeli pesawat baru tetap diteruskan. Datuk Seri Syamudin menjelaskannya dalam sidang media di Kelebang, Melaka. Dalam kejadian pukul 10.07 malam semalam, pesawat pejuang Hawk 108 terhempas dalam sesi latihan di Pangkalan Udara Butterworth, Pulau Pinang. Insiden berkenaan telah meragut nyawa Kapten Muhammad Effendi, manakala seorang lagi anggota, Major Muhammad Faris Omar, mengalami kecederaan. Sementara itu, Datuk Seri Syamudin memaklumkan kebajikan keluarga kedua pegawai yang terlibat nahas pesawat Hawk 108 akan diberi perhatian sewajarnya, termasuk bantuan melalui Tabung Amanah Perwira dan Pertahanan Negara TAPPN. Jelasnya, bantuan daripada tabung berkenaan diuruskan bahagian pengurusan sumber manusia Kementerian Pertahanan MINDEF. Malaysia kekal komited dalam memberi pelindungan kepada kanak-kanak, terutamanya dari golongan rentan, mangsa keganasan seksual dan keganasan rumah tangga. Ini selari dengan konsep Keluarga Malaysia dan pelantikan Malaysia untuk menduduki kerusi di Majlis Hak Asasi Manusia HRC. Jelas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, antara Jun 2020 dan Ogos 2021, 1,721 kes keganasan seksual terhadap kanak-kanak telah direkodkan dan 2,162 kes aktif yang sedang dalam pembicaraan. Kerajaan bertanggungjawab dalam melindungi semua kanak-kanak di negara ini tanpa mengira kewarganegaraan, bangsa, agama, kelahiran atau status-status lain. Kepentingan terbaik mereka mesti diambil kira, terutama apabila menangani keperluan kanak-kanak yang terdedah, termasuk kanak-kanak pelarian ataupun refugee.
Datuk Ismail Sabri menjelaskannya dalam ucapan sempena Hari Kanak-Kanak Sedunia 2021 di Parlimen. Beliau hadir ke majlis berkenaan bersama cucu Janelle Nika Mendagi. Mesyuarat pihak berkuasa kawalan dadah PBKD memberi kelulusan bersyarat bagi penggunaan vaksin AstraZeneca dan CoronaVac sebagai dos pengalak kepada individu berusia 18 tahun dan ke atas yang sudah menerima vaksin siri prima daripada jenis yang sama. Kesihatan Tan Sri Dr. Hisham Abdullah, dos penggalak bagi vaksin AstraZeneca akan diberikan selepas masa 6 bulan daripada penerimaan dos kedua vaksin itu. Bagi vaksin CoronaVac pula, 3 hingga 6 bulan selepas dos kedua diterima. Beliau dalam satu kenyataan menjelaskan pemberian dos penggalak bagi kedua-dua produk vaksin tersebut kepada kumpulan sasar tertentu akan diperincikan Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 Penggalak CITF-B yang akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Dos penggalak Pfizer penting bagi meningkatkan imuniti sekaligus mengurangkan risiko seseorang individu daripada jangkitan COVID-19. Tinjauan kru RTM mendapati orang ramai yang ditemui sedar dan yakin terhadap keberkesanannya bagi menjamin kesihatan diri, keluarga dan masyarakat sekeliling. Makcik faham dulu. Makcik ni dah berumur kan. Lepas tu diwajibkan ambil sebab makcik penyaga. Lepas tu kalau nak pergi mana-mana tak boleh. Lepas tu nak jaga kesihatan makcik lah. Bila dah ambil second dose tu, kita rasa selamatlah nak ke mana-mana. Kemudian risiko tu kita rasa macam kurang lah kan. Berbanding kalau kita tak ambil, langsung tak ambil vaksin lah. Walau bagaimanapun, kalau ada dos ketiga tu mungkin kita punya imun badan lebih kuat lah, antibody badan kita lebih kuat lah, macam tu lah. Saya harap masing-masing ada kesedaran diri untuk mengambil vaksin. Pertama yang belum ambil tu bolehlah ambil dos pertama, dos kedua dan yang terbaru dos ketiga penggalak ni, untuk kita sama-sama support lah saranan kerajaan yang sedia ada sekarang. Kesihatan itu. Yes, untuk kesihatan diri kita sendiri, keluarga dan kawasan kita lah, komuniti. Bagi saya benda ni dah ada kajian kan. Jadi tak perlu ragu-ragu lah. Saya pun tengah menunggu juga dos penggalak. Banyak yang kata dos penggalak ni just untuk protect. Sebab kalau ada vaksin yang ketiga, lagi senang lah untuk kita punya power semua ada. Nak pergi mana-mana pun selamat juga. Ada pekerja kan? Ya. Pekerja cik pun vaksin juga kan? Penting untuk dia orang pula macam mana? Dia orang pun vaksin juga. Pun sama juga. Pun ada masuk vaksin lah. Kalau ada yang tambah, dia orang pun pergi jugalah. Cakap dengan aku bawa dia pergilah. Pentinglah semua kena ambil booster lah. Sebab kita pun kena jaga kita punya kesihatan lah. Because of the virus. Tren jumlah kes harian COVID-19 di Negeri Sembilan masih mengalami peningkatan dan penurunan tidak menentu. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun, kes di negeri itu masih tinggi berbanding negeri jiran Melaka yang kini dalam fasa pilihan raya umum DUN. Justru beliau mengingatkan penduduk Negeri Sembilan supaya kekal patuh SOP susulan jumlah kes harian COVID-19 yang direkodkan di negeri itu. Ya, kita sedia maklum kes kita masih lagi seperti yo-yo. Yo-yo turun naik daripada hari ke hari, dan apa yang membimbangkan saya adalah kes Negeri Sembilan ini melebihi daripada negeri Melaka. Ini yang harus jadi perhatian kempen di Melaka, kenapa Negeri Sembilan kes tinggi. Beliau berkata demikian pada sidang media mesyuarat Mingguan Exco di Wisma Negeri Seremban. Selain terus mengamalkan SOP, penting untuk kita semua meningkatkan penilaian kendiri demi melindungi diri sendiri dan keluarga Malaysia. Amalkan TRIIS. T. Test. Segera lakukan ujian pengesanan COVID-19 kendiri sekiranya alami simptom. R. Report. Laporkan keputusan ujian pengesanan di MySejahtera. I. Isolate. Lakukan kuarantin kendiri sekiranya positif. Patuhi perintah HSO yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. I. Inform. Maklum kepada kontak rapat sekiranya anda didapati positif
Maklumkan juga kepada CAC berhampiran sekiranya situasi kesihatan diri semakin merosot semasa menjalani kuarantin di rumah. S. Seek dapatkan rawatan segera di pusat-pusat perubatan berhampiran sekiranya anda mengalami gejala berat seperti sesak nafas dan suhu badan terlalu tinggi. Sayangi diri, keluarga Malaysia. Bertemu kembali. Padah kerana cuba masuk ke Malaysia secara haram, 12 pendatang asing tanpa izin parti warga Myanmar ditahan di Bukit Kayu Hitam, Kedah awal pagi semalam. Kesemua mereka yang berusia antara 20 hingga 42 tahun itu ditangkap ketika bersembunyi dalam semak. Markas Divisyen Kedua Infanteri Malaysia 2 Divisyen dalam kenyataan memaklumkan subunit akan melakukan rondaan di Jalan Keselamatan Sempadan Malaysia Thailand telah mengesan tanda potongan pada pagar keselamatan dan kesan tapak kaki manusia yang menghala ke kebun getah. Susulan itu, anggota bertugas melaksanakan penjejakan berdasarkan kesan tapak kaki tersebut dan telah berjaya menahan 9 lelaki dan 3 wanita yang menceroboh negara melalui kawasan sempadan Malaysia Thailand. Remaja 13 tahun antara yang ditahan atas penyalahgunaan daun dan cecair ketum di Kedah. Menurut rekod Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJ Negeri, rampasan daun ketum semakin meningkat di Padang Terap dan Baling. Menurut Ketua JSJ Kedah ACP Muhammad Taufik Maidin, kegiatan pengedaran air ketum aktif paling banyak dikesan di Kuala Muda dan Kota Star. Untuk barang kes ketum ini melibatkan 16,297 kilo, lebih kurang 16 tan, melibatkan 11 daerah di Kedah, manakala cecair ketum melibatkan 2,973 liter. Terima kasih kepada masyarakat lah yang tidak berhenti-henti untuk memberi maklumat kepada pihak polis. Beliau bercakap pada sidang media di Kuala Nerang. Terdahulu, beliau memantau pelepasan daun dan cecair ketum di IPD Padang Terap. Komuniti nelayan tempatan berperanan penting dalam membantas jenayah rentas sempadan di perairan Johor. Kerjasama mereka bersama Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Maritim Johor terbukti berhasil dengan peningkatan tangkapan berikatan dadah sepanjang tahun ini. Pengarah Maritim Johor Laksmana Pertama Maritim Nurul Hizam Zakaria berkata hubungan baik tersebut akan terus diperkasa menerusi OPRADPAC bersama Australian Border Force. Setakat ini kerjasama yang diberikan amat baik dan kita harapkan mudah-mudahan kerjasama antara APMM bersama dengan Australian Border Force dan juga komuniti maritim di Malaysia, khususnya di negeri Johor ini, akan berterusan. From maritime crime and people smuggling, the smuggling of illicit drugs, illegal fishing, these are the things that are very important to both of our countries. Selain menyalurkan maklumat, komuniti nelayan juga bertindak membantu pihak berkuasa menjalankan kerja mencari penyelamat di perairan negara. Mereka ditemui selepas menyampaikan bantuan makanan asas dan jaket keselamatan kepada penduduk kampung Punggul Laut, Senggarang, Batu Pahat. Dianggarkan 70% masyarakat orang asli di Kelantan, Johor, Pahang dan Perak telah menerima manfaat program pendidikan literasi fungsian orang asli PLFOA. Program yang dilaksanakan sejak 2019 itu bertujuan membantu membasmi masalah buta huruf dalam kalangan masyarakat orang asli. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Ahmad Kamal Idris Muhammad Nawawi berkata, usaha itu hasil kolaborasi Kemas bersama Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKWA. Alhamdulillah dengan kolaborasi yang telah ada ni, kita mengguna pakai kurikulum literacy for adult ataupun LIS. Literacy for adult skill yang kita aplikasikan daripada modul yang kita gunakan di Sabah dan Sarawak. So kita gunakan modul tersebut di kawasan pertama asli ni. Jadi dengan kolaborasi yang telah dibuat ni, pihak Kemas menyediakan tenaga pengajar untuk mengajar di kelas-kelas ni dan juga premis untuk menjadikan tempat sebab kita menggunakan premis bangunan Tabika Kemas untuk kita mengadakan kelas ini. Dan pihak JAKWA telah
menyediakan peruntukan untuk membayar elon harian pada peserta-peserta. Beliau berkata demikian selepas program pengukuhan Hari Literasi dan Hari Kecemerlangan kelas program literasi kemas orang asli di Postual Gua Musang. Usaha sebegini perlu diteruskan di tempat-tempat lain. Justru saya berharap agar Kemas dapat meneruskan lagi agenda membasmi buta huruf ini. Bukan saja di kawasan pendalaman ini, tetapi di kawasan-kawasan lain, di kawasan luar bandar terutamanya. Kami asli di Kedap lah. Yang tulis senang disebut Kedap lah. Ini bagi pandangan saya tengok macam ada perubahan lah. Bila kita dah belajar, sekolah apa semua, kira orang-orang yang tidak bersekolah pada dulu sekarang boleh bersekolah, kira boleh membaca kendama lah, boleh membaca, boleh mengira. Sudah boleh membaca lah. Pada kalau dulu memang diorang tak langsung tak membaca. Bila dah ada kelas Kedap, bila diorang masuk dia boleh mengira, boleh membaca. Harapan saya pihak kerajaan, pihak Jakwa pertingkatkan lagi lah ni Kedap kan. Sekolah Kedap ni harapan saya meningkat lagi lah kepada masyarakat kami di Postual ini. Saya ucapan terima kasih pada pihak Jakwa dan pihak Kemas. Polis Diraja Malaysia PDRM menggalakkan para pelatih kos sukarelawan, polis siswa-siswi kos suksis agar menjadikan bidang kepolisan sebagai kerjaya selepas tamat pengajian. Ini kerana pelatih kos suksis yang berjaya bukan sahaja mempunyai disiplin yang tinggi, malah telah menyertai pelbagai latihan kepolisan dan undang-undang. Selain daripada dalam bentuk core curriculum, tapi bentuk latihan, bentuk pendidikan ajaran baik dari segi fizikal dan apanya adalah berasaskan kepada keofisan yang merangkumi dari segi disiplin, etika, sasiah, jati diri dan sebagainya. Walaupun ianya tidak sepenuhnya orang kata sebagaimana pelatih-pelatih untuk dalam PDRM, tetapi orang kata itulah bentuk-bentuk yang kita dedahkan kepada mereka. Beliau berkata demikian pada Majlis Tamat Latihan dan Penyampaian Sijil Lantikan Pegawai Kos Suksis Universiti Sains Islam Malaysia USIM 2021 dinilai. Perancangan bandar kini tidak lagi hanya tertumpu kepada aspek struktural dan pembangunan infra semata-mata. Sebaliknya, jelas Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan pandemik COVID-19 telah mewujudkan keperluan supaya perancangan bandar mengambil kira aspek-aspek lain. Ini termasuk kemakmuran, mobiliti sosial, daya tahan ekonomi dan mitigasi kemungkinan berlakunya di kawasan bandar sebagai epicenters merebaknya wabak penyakit di masa akan datang. Pada waktu ini, di peringkat global ramai yang sudah pun mula membicarakan agenda perancangan bandar yang disebut sebagai bersifat Pandemic Resilient City Planning. Perancangan bandar yang mengambil kira pengurusan risiko, apa yang disebut sebagai disaster risk management dalam suasana pasca pandemik, elemen urban resiliency dalam aspek perumahan dan ruang awam misalnya adalah amat-amat penting dan diberi prioriti. Melihat pada perkara itu, maka menjadi visi Persatuan Ejen-Ejen Pelancongan dan Pengembaraan Malaysia MATA menyasarkan nilai jualan RM25 juta sempena pameran MATA 2021 yang berlangsung pada 20 dan 21 November ini. Ketua Pegawai Eksekutifnya Puan Tai Ning berharap pameran pelancongan terbesar negara itu dapat menjana semula sektor pelancongan domestik dan antarabangsa, seterusnya memulihkan ekonomi negara. We have 9 state tourism departments taking part. 9 states in Malaysia. Malaysia has how many states? 14. We have 13 states. I will just read it out very quickly. Sabah, Terengganu, Sarawak, Pahang, Selangor, Johor, Kedah, Perak and Negeri Sembilan. So we have set a very modest target with about 20,000 visitors over 2 days. And a target of about 25 million sales. Sempena pameran tersebut, diskaun sehingga 35% turut ditawarkan bagi penerbangan ke semua destinasi domestik dan antarabangsa terpilih.
berlangsung selama 2 hari di PWTC. Pameran mata dibuka dari 10 pagi hingga 8 malam dan masuk adalah percuma. Pro 2 menerima 3,000 tempahan untuk MyV generasi ketiganya sejak dibuka minggu lalu. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutifnya, Datuk Zainal Abidin Ahmad berkata kereta kompak mampu milik paling laris itu akan dilancarkan secara rasmi menerusi platform media sosial Pro 2 esok. Pengeluaran bagi model tersebut telah bermula sejak 9 November lalu, manakala penghantaran ke Sabah dan Sarawak juga sudah dilakukan. For us, is actually the challenge is actually how to make sure that kita boleh deliver within the required time untuk kita make sure that customer kita dapat kereta ni lah. And dalam keadaan sekarang ni, last month for example for production kita manage to dapatkan the highest ever record of production and also sales. Cuma bulan ni kita nak cuba lagi tapi tengok keadaan dia maybe tak boleh lah, tapi insyaAllah kita akan try our best to make sure that siapa yang book kereta ni secepat mungkin kita akan cuba deliver insyaAllah. Bercakap dalam sidang media pratonton MyV baru, jelasnya ia ditawarkan pada harga RM45,700 hingga RM58,800 untuk Semenanjung Malaysia dan tidak termasuk insurans. Bulan lalu, Pro 2 menghasilkan 29,803 unit dan menjual 27,858 kenderaan, angka tertinggi pernah direkodkan. Seterusnya kita ikuti harga runcit petrol dan diesel berkuat kuasa tengah malam ini hingga 24 November. Pengasukan pemain perseorangan utama negara Lee Zijia perlu berehat seminggu selepas mengalami kecederaan belakang pada aksi sulung di Indonesia Masters 2021. Jurulatihnya Hendrawan berkata pihaknya akan memantau keadaan juara All England 2021 itu sebelum memutuskan untuk membenarkan anak buahnya itu menyertai saingan terbuka Indonesia pada 23 hingga 28 November ini. Jelasnya tempoh rehat dimanfaatkan untuk memulihkan kecederaan dialami Zijia dan berharap keadaan akan bertambah baik. Terdahulu, pemain berusia 23 tahun itu menarik diri ketika menentang pemain Denmark Rasmus Gemke pada perlawanan pusingan pertama di Pusat Konvensyen Antarabangsa Bali. Pemain di ranking ke-7 dunia itu turut menarik diri pada perlawanan akhir terbuka Hilo di Jerman pada 7 November lalu bertemu Loh Kin Yew. Zijia akan membuat keputusan mengenai penyertaannya di terbuka Indonesia dan final BWF dunia yang dijadual pada 1 hingga 5 Disember ini. Pusat Perahu Layar Hang Jebat Melaka bakal dijadikan sebagai kompleks pelayaran bagi menempatkan pelayar-pelayar kebangsaan kategori internasional 470 laser dan windsurfing. Ini menjadikan kompleks itu yang kedua dikawal selia Majlis Sukan Negara selepas Pusat Latihan Perahu Layar Kebangsaan Langkawi di Kedah. MSM melalui satu kenyataan menjelaskan pihaknya akan menjalin kerjasama bersama Universiti Teknikal Melaka UTM, Universiti Teknologi Mara UiTM Alor Gajah dan Akademi Laut Malaysia. Ini bagi membolehkan pelayar-pelayar berumur 17 tahun ke atas melanjutkan pelajaran dan menjalani latihan di pusat pelayaran itu pada masa yang sama. Selain bagi tujuan latihan, MSN juga akan membantu Persatuan Pelayaran Melaka menjadikan pusat itu sebagai destinasi pelancongan air bagi menggerakkan ekonomi masyarakat setempat. Pusat Perahu Layar Hang Jebat secara rasmi diambil alih oleh MSN daripada pengurusan Kerajaan Negeri Melaka pada Julai lalu. Aksi pusingan kedua Piala Tun Razak 2021. Pasukan wanita Pahang meraih 3 mata berharga selepas menewaskan Selangor 2-1 dalam kumpulan X.
Bagi aksi kumpulan W, Negeri Sembilan dan Perak turut membawa pulang satu mata selepas seri satu sama. Kemenangan pertama Pahang mencerahkan peluang mereka untuk merebut slot di pusingan separuh akhir sebagai wakil daripada kumpulan X dan turut bertemu Kuala Lumpur esok. Pahang hanya memerlukan keputusan seri untuk mengesahkan tempat mereka. Gol kemenangan skuad kendalian Muhammad Sabri dijaringkan oleh Nur Syazwani Zakaria dan Tiba James dan gol seguh hati Selangor dijaringkan Elia Syahirah Ilyas. Sementara itu, peluang buat mana-mana pasukan masih terbuka dalam kumpulan W selepas Negeri Sembilan dan Perak terikat satu sama. Negeri Sembilan terlebih dahulu meledak gol pada minit ke-36 menerusi gerakan padang Nurul Azlin Zulkifli. Namun kedudukan itu hanya bertahan seketika apabila Amira Natasha Abu Hashim menyamakan kedudukan buat Perak menerusi pukulan sudut penalti. Kedudukan kekal hingga tamat perlawanan. Menjelang Piala Suzuki AFF 2020 di Singapura yang membuka tirai pada 5 Disember, 28 pemain telah disenarai untuk menyertai kem latihan pusat skuad Harimau Melaya bermula 22 November ini. Daripada jumlah tersebut, 7 muka baru turut dipanggil dalam pemilihan tersebut. Ia membabitkan Luqman Hakim, Muhammad Fayyad Zulkifli Amin, Muhammad Arif Fazilah Abu Bakar, Muhammad Faisal Abdul Halim, Quentin Cheng Jun Ho, Muhammad Azri Abdul Ghani serta Muhammad Muhairi Ajmal Mahadi. Kalau kita lihat dari segi keseluruhannya, kami rasa kita ada mix yang terbaik dari segi pemain-pemain sini, contoh macam Aidil, Apet dan juga Badrul dia tiga pemain ini paling senior dalam tim dan apa dengan sama pemain-pemain muda, dan kita rasa kita mampu memberi satu tentangan yang terbaik dalam kempen Piala Suzuki kali ini. Tambah Cheng Ho, pemain yang berpangkalan di luar negara akan bersama skuad kebangsaan di Singapura pada 3 Disember ini. Beliau hanya akan menyenaraikan 24 pemain sahaja untuk skuad akhir ke Piala Suzuki AFF 2020. Harimau Melaya dijadual menentang Kemboja di Stadium Bishan pada 6 Disember, kemudian menentang Laos pada 9 Disember sebelum bertemu juara bertahan Vietnam pada 12 Disember dan terakhir menentang Indonesia pada 19 Disember. Berita tengah malam berakhir di sini. Sebagai keluarga Malaysia, terus amalkan kawalan kendiri, lindung diri, lindung semua. Yang sahih di Berita RTM, saya Muhammad Syah Musa. Assalamualaikum dan selamat malam.